Unit 1, Pendidikan Reproduktif dan Sosial, 4.0, Kekeluargaan. Standard pembelajaran menyatakan maksud jurang generasi, menganalisis jurang generasi dalam keluarga, menilai kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga dan menjana idea cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Dalam tajuk ini, kita akan pelajari jurang generasi. Jurang generasi dalam keluarga, bagaimana faktor wujudnya jurang generasi, kepentingan merapatkan jurang generasi dan memberi cadangan cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Apakah jurang generasi? Jurang generasi ini bermaksud perbezaan antara generasi lama dengan generasi kini. Generasi lama tu generasi zaman-zaman atuk nenek moyang kita dulu-dulu. Tiada kesinambungan antara generasi dahulu dengan generasi yang terkini. Jurang generasi dalam keluarga. Okay. Keluarga ni merupakan hubungan yang wujud antara seseorang melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat mengikut undang-undang. Hubungan kekeluargaan merupakan aspek terbesar dalam dan penting dalam proses pendidikan dan kehidupan seseorang. Biasanya tingkah laku dan cara seseorang individu mencerminkan sesebuah institusi kekeluargaan. Kepincangan atau kegagalan dalam keluarga memberikan implikasi negatif terhadap sasiah dan corak kehidupan seseorang individu. Jurang generasi dalam keluarga. Kita dapat lihat dari segi pendidikan. Pendidikan datuk nenek moyang kita dulu, ayah kita dulu dia LCE je. LCE. Lepas tu SRP. Tapi sekarang ni anak-anak kini dipanggil peperiksaan menengah rendah PMR dan penilaian tingkatan 3. Dari segi pendidikan berbeza ya. Pengalaman. Dahulu gunakan dendaan, sekarang gunakan ganjaran. Macam mana tu? Kalau orang dulu-dulu, kalau dalam keluarga, kalau dia buat silap sikit memang kena denda. Denda. Siapa balik lambat nanti kena denda. Tidur dekat reban ayam. Itu dulu tu. Kalau balik lambat kena, kalau jahat sangat nanti nakal kena ikat kat pokok kengga. Dendaan. Tapi sekarang tidak guna dendaan. Dia banyak lebih kepada ganjaran. Jangan buat macam tu. Kalau buat macam tu nanti tak dapat. Ayah tak akan belikan iPad. Dia berikan ganjaran. Dan dulu denda. Sebab tu kat sekolah dulu, kalau kena pukul dengan cikgu, balik rumah, bagi tahu mak ayah, rasanya kena sebat. Dendanya lagi teruk daripada kat sekolah. 2 kali das lagi kena. Okey, perkembangan teknologi. Kalau dulu gunakan sistem sains dan teknologi. Tak ada ni gadget-gadget ni dulu. Sains dan teknologi je. Telefon pun ada. Tapi jadi masuk siling, pusing-pusing. Orang cakap. Guna Telegram. Telegram bukan Telegram dalam handphone tu. Telegram dulu-dulu dia lain sikit. Dia tak sama dengan Telegram dalam handphone. Dia macam surat tapi dia laju. Pemikiran. Dahulu kemahiran praktikal. Sekarang kemahiran maya. Maksudnya dulu pemikiran kita secara praktikal kita fikir betul kita buat. Sekarang ni kemahiran maya. Maksudnya macam sekarang kamu belajar melalui alam maya. Kemahiran maya. Banyak belajar daripada YouTube lah. Belajar daripada kelas online lah. Dulu more to practical. Bagaimana jurang generasi berlaku ni? Bagaimana ia berlaku? Jurang generasi ini berlaku dari aspek pengalaman, pengetahuan, pemikiran dan juga persepsi. Bagaimana jurang antara generasi dapat lihat? Kita dapat lihat generasi amat ketara dalam hal yang melibatkan cara komunikasi dan pakaian. Dulu dan sekarang. Kalau dulu pakaian kita tengok, kalau contohnya kita boleh tengok dalam filem lama-lama tahun 40-an, 50-an, cara pemakaian pun lain. Kenapa orang dulu berkebaya je? Itu zaman dulu-dulu. Cara berkomunikasi pun lain, tak sama dengan cara komunikasi zaman sekarang. Kalau orang dulu kita dengar, kenapa kita dengar? Ya Kanda, Ani dah rasa kita tak sepatutnya
Berkelakuan begitu. Orang dulu dia cara cakap dia lain sikit. Dan ada juga orang dulu yang dia menggunakan bahasa-bahasa dialek masing-masing. Tapi sekarang tengok, sekarang cakap macam rappers pun ada, sampai orang dulu dengar pun apa dia cakap tu dia tak mengerti. Perbezaan komunikasi. Bukan daripada secara lisannya, berhubung. Sekarang kita boleh berhubung melalui handphone. Senang je nak sampai ke maklumat. Tekan je, semuanya di hujung jari anda. Kalau dulu kena hantar surat, tulislah surat berjela-jela. Kalau sebelum yang dulu-dulu lagi hantar pakai burung lagi. Hantar ke rumah Makcik Limah. Burung tu pun hantar. Tahu pula burung tu yang pandai dia. Lepas tu upgrade sikit, tulis surat. Kapal stand 20 sen. Post. Tunggu dah sampai. Kat kawan tu. Sampai kat kawan kita barulah dia balas tunggu lagi. Itu komunikasi cara dahulu. Jurang dia generasi dapat lihat dekat situ. Cara perhubungan kita komunikasi dengan cara berpakaian. Jelas? Perbezaan lingkungan zaman dan persekitaran generasi dahulu dengan generasi kini. Generasi dulu dalam lingkungan zaman dan persekitaran yang berbeza. Memang dulu tak ada pembangunan. Kalau dulu tengok ada seketul bangunan. Ada satu je. Sekarang ni tengok pergi Kuala Lumpur. Wah, ada Menara Kuala Lumpur. Ada KLCC. Dulu Kota Raya je tempat yang nak pergi shopping. Tak banyak orang kata. Kita bukan di bandar besar saja, kita boleh lihat di bandar tempat hometown kita, di tempat sekeliling kita. Kan dulu ada kedai warung, satu warung je. Warung Makcik Limah. Sekarang ni dah ada restoran, dah ada pasar raya. Jadi nampak lingkungan zaman dan persekitaran generasi dulu dengan generasi yang terkini. Okey, istilah generasi. Istilah generasi Baby Boomers, X, Y, Z dan generasi Alpha digunakan untuk merujuk kepada kelompok generasi dalam kumpulan umur tertentu. Mari kita lihat. Okey, ini dia. Generasi dikira mengikut tahun kelahiran. Baby Boomer ni sebelum tahun 1965. Dia tahu era nenek moyang kita ni dulu ni. Lama tu. Generasi X 1965 hingga 1980. Ini generasi yang dilahirkan pada tahun 1965 hingga 1980. Saya lahir 1977. Generasi X. Okey, Y. 1981 hingga 1994. Ini generasi Y. Anda pun tak wujud lagi generasi ni. Generasi Z. 1995 hingga 2010. Ini dah masuk moden sikit dah ni. Okey. Mengerti? Generasi Alpha 2011 hinggalah 2025. Anda di generasi mana? Fikir-fikirkan. Okey, faktor wujudnya jurang generasi. Jurang generasi. Pertama, melalui latar belakang kehidupan. Mempengaruhi gaya hidup. Contohnya generasi dahulu melakukan kerja rumah. Sekarang boleh dapat khidmat orang gaji je. Senang. Pengalaman hidup. Mempengaruhi corak pemikiran. Contohnya, generasi awal mereka ringkas dan pendedahan terhadap dunia luar terhad berbanding pemikiran generasi pada masa ini yang lebih terbuka dan kompleks. Dulu terhad pemikiran orang. Okey, jarak umur mempengaruhi komunikasi. Contohnya generasi dulu tidak memahami bahasa generasi sekarang. Kalau kamu jumpa orang dulu dia tak faham dalam bahasa sekarang sebab bahasa sekarang banyak menggunakan bahasa slanger. Slanger ni macam mana? Bahasa budak BBNU, budak-budak baru nak up orang kata. Cuba budak generasi sekarang berkomunikasi dengan generasi dahulu yang umur 70-80. Nampak perbezaan kat situ. Jarak umur tu Perkembangan teknologi semakin canggih. Contoh generasi dahulu kurang pendedahan tentang alatan komunikasi seperti telefon bimbit, tablet dan komputer riba berbanding generasi masa ini. Dulu memang tak ada alat komunikasi telefon ni, tak ada telefon bimbit, semuanya telefon besar-besar ke dah. Kalau nak itu kat rumah pun tak semua orang ada telefon yang mampu milik. Nak bertelefon kenalah pergi kat luar public phone, beratur lah panjang-panjang bawa duit shilling. Sekarang semuanya di hujung jari anda. Semua ada telefon kecil-kecil je. Makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil saya tengok. Komputer pun daripada komputer besar gedabak macam peti ais tu. Makin lama makin kecil.
dah jadi laptop, dah jadi iPad. Itulah perkembangan teknologi. Kepentingan merapatkan jurang generasi. Kenapa pentingnya merapatkan generasi ni? Pertama, kita nak eratkan hubungan kita antara generasi lama dengan generasi baru. Tiada lama, tiada baru, orang kata. Memudahkan komunikasi supaya kita senang nak komunikasi yang muda dengan yang tua, yang lama dengan yang baru. Mengekalkan hubungan yang baik. Supaya tak ada gap. Jangan nampak ada gap. Yang muda susah nak berhubung dengan yang tua. Jadi kita kena kekalkan. Mewujudkan keluarga bahagia. Supaya kita mewujudkan keluarga bahagia. Kita ada atuk, ada nenek, ada moyang semua tu. Jadi kita boleh mewujudkan keluarga bahagia. Mengukuhkan institusi kekeluargaan. Mengukuhkan lagi apabila kita merapatkan jurang generasi kita. Jangan ada gap. Cadangan cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Macam mana kita nak merapatkan? Pertama, aktiviti gotong royong dalam rumah pun boleh. Menjalani aktiviti riadah bersama-sama. Petang-petang pergi berkelah ataupun bersenaman, berjogging, berbasikal, pergi main sepak takraw, bola sepak. Okey. Makan malam bersama berkeluarga. Maksudnya makan malam. Masa itulah kita dapat merapatkan jurang generasi. Mewujudkan komunikasi yang berkesan. Maksudnya, gaya kita macam mana kita nak berkomunikasi dengan berkesan. Kita faham. Setengah orang ikut keluarga. Keluarga ni dia cakap bahasa Jawa. Jadi, cucu cicit dia kena juga memahami bahasa nenek dia yang cakap bahasa Jawa tu. Supaya komunikasi berkesan. Sekarang tengok, zaman sekarang semua cakap bahasa Inggeris. Orang dulu tak faham. Apalah cucu aku cakap ni Dah dia nak kena belajar juga. Jadi kita kena memahami. Memahami bahasa dalam keluarga kita tu. Mengadakan perhimpunan keluarga, family gathering. Bila ada masa, kita berkumpul ramai-ramai. Masa tu kita berjumpa, kita dapat mengenali antara sesama lain, merapatkan jurang generasi. Okey, sekian, terima kasih. Sumber bahan dalam nota ini adalah daripada buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 cetakan pertama 2017 dan juga Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2 Ilmu Bakti 2019. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton.